Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pelajar-pelajar. Pada kali ini kita akan berkongsi tentang kemahiran sukan dan permainan softball bersama dengan saya, Teacher Rozana. Sejarah dan perkembangan softball. Permainan softball sebenarnya telah diubah suai daripada permainan baseball. Pada tahun 1887, George Hancock dari Farrago Boat Club di Chicago telah mencipta satu permainan yang boleh dimainkan di dalam dewan ketika musim sejuk. Kemudian, Liga Softball yang pertama telah dianjurkan di Minneapolis, Minnesota pada tahun 1900. Pada tahun 1926, Walter K. Hackinson dari YMCA Denver telah memberi nama softball pada permainan ini. Pada tahun 1934, peraturan rasmi softball telah digubal dan dicetak pada tahun 1937 yang telah menjadi asas kepada undang-undang yang digunapakai sekarang. Akhirnya, softball mula diperkenalkan dalam Sukan Olimpik di Atlanta pada tahun 1996 yang pada masa itu dibuka hanya kepada pasukan wanita. Namun pada tahun 2000, Sukan Olimpik di Sydney telah mendapat penyertaan seramai 8 negara. Sejarah dan perkembangan softball di Malaysia. Sebenarnya, permainan softball diperkenalkan oleh mubalik-mubalik Amerika pada tahun 1939 di Kampar, Perak. Kerana minat yang mendalam, Jack Robinson telah mengadakan klinik softball di seluruh tanah Melayu sebagai usaha untuk menghidupkan permainan ini. Dan sebagai inisiatif, pada tahun 1972, wakil-wakil dari Perak, Pulau Pinang dan Selangor telah mengadakan perjumpaan di kediaman Menteri Besar Perak untuk menubuhkan Persatuan Softball Malaysia. Buat pertama kalinya, Malaysia telah menghantar pasukan softball ke Kejohanan Softball Asian di Manila, Filipina pada tahun 1977. Manakala, penyertaan softball MSSM yang pertama telah diadakan di Kampung Pandan, Selangor. Sebagai pengenalan kepada permainan softball, bentuk gelanggang softball ialah segi empat sama dan dipanggil sebagai diamond. Di dalam diamond, ia mempunyai kawasan home plate dan juga 3 base plate. Dalam satu pasukan, sepatutnya ada seramai 15 orang pemain. Namun, semasa permainan, hanya 9 orang pemain akan berada dalam gelanggang. Apabila satu pasukan mengambil giliran untuk memukul, satu pasukan lagi akan memadang. Pasukan memukul akan memukul bola ke kawasan pemadang untuk melakukan larian. Satu larian dikira setelah pemukul berlari mengelilingi diamond dengan memijak semua base dan balik semula ke plate rumah ataupun home plate. Berikut adalah gelanggang softball yang dipanggil sebagai diamond. Jika diperhatikan, gelanggang ini berbentuk segi empat sama dan mempunyai 4 bucu. Bucu yang pertama adalah home plate, di mana batter bermula. Bucu yang kedua adalah first base, second base dan third base. Jika diperhatikan dalam gambar raja ini, seramai 9 orang pemain dalam satu pasukan yang bertindak sebagai pemadang. Ini adalah kedudukan pitcher yang berfungsi untuk membaling bola ke arah batter. Namun,
Sekiranya batter gagal memukul bola tersebut, maka catcher akan menangkap bola tersebut. Sekiranya batter berjaya memukul bola, batter akan berlari ke arah first base dengan memijak tapak berwarna oranye. Namun, semasa berlari, batter akan dikawal oleh nombor 3, first base player. Sekiranya first base player dapat menangkap bola, memegang bola dan berjaya menyentuh batter yang sedang berlari daripada home plate ke first base, maka batter ini dikira mati. Selain daripada itu, second base player nombor 4, shortstop dan juga third base player berada dalam diamond bersama-sama untuk memastikan pihak lawan tidak dapat sampai ke base tersebut dan cuba untuk mematikan lawan sebelum tiba di base tertentu. Sekiranya batter memukul bola jauh keluar diamond, maka left fielder, center fielder dan right fielder berfungsi untuk menangkap bola dan mengembalikannya semula kepada pitcher ataupun base player yang berada berdekatan dengan base tertentu. Berikut ialah fungsi-fungsi pemain dalam satu pasukan. Pertama sekali ialah pitcher. Pitcher bertugas untuk melempar bola kepada batter ataupun pemukul. Namun, sekiranya pitcher membaling bola ke arah batter dalam kawasan fair territory tetapi tidak dihayun oleh batter sebanyak 3 kali, maka batter dikira out ataupun mati. Namun, sekiranya pitcher membaling bola di luar kawasan fair territory sebanyak 4 kali, maka batter akan mendapat free base dan akan bergerak ke base yang pertama. Selain daripada melempar bola kepada batter, pitcher juga bertugas untuk memadang bola yang ditampat. Untuk catcher, seperti biasa, berfungsi untuk menangkap bola yang dilempar oleh pitcher dan melontar kembali bola kepada pelempar atau pemadang dalam untuk mematikan lawan. Untuk pemain base pertama atau first base player, tugasnya adalah untuk memadang bola yang dipukul ke sebelah kanan diamond dan cuba untuk mematikan pemain yang berlari daripada home plate ke base pertama. Manakala pemain base kedua atau second base player bertugas untuk mematikan pemain yang berlari ke base yang kedua. Third base player pula berfungsi untuk mematikan pemain yang sedang berlari ke base ketiga. Juga memadam bola yang dipukul ke sebelah kiri diamond. Manakala shortstop bertugas untuk membantu pemain base kedua dan ketiga dan memadam bola yang dipukul di antara base kedua dengan base ketiga. Bagi left fielder,
Center fielder dan right fielder masing-masing bertugas untuk menangkap bola di kawasan masing-masing dan mengembalikannya kepada pitcher atau base player berdekatan dengan base untuk mematikan lawan. Berikut adalah peraturan permainan dalam softball. Pasukan memadang boleh mematikan pasukan lawannya dengan beberapa cara. Pertama, menyentuh pelari base dengan glove yang memegang bola. Kedua, menghantar bola kepada pemadang di base lebih dahulu daripada pelari. Ketiga, giliran memukul tamat jika terdapat 3 pemukul terkeluar atau mati. Keempat, pemukul dimatikan apabila bola yang dipukul disambut oleh pemadang sebelum jatuh ke lantai atau istilahnya ialah linkage. Dan kelima, pemukul juga boleh dimatikan jika terkena 3 strike tanpa memukul bola di dalam kawasan permainan atau fair territory. Setelah tamat permainan, pasukan yang lebih larian akan dikira sebagai pemenang. Biasanya perlawanan mengandungi 7 inning, di mana satu inning dikira setelah setiap pasukan bermain dalam sesi memukul dan satu lagi sesi memadang. Berikut adalah peralatan permainan softball yang wajib digunakan atau dipakai semasa dalam perlawanan. Pertama, bola. Ada 2 jenis bola. Satu ialah bola rasmi untuk perlawanan, manakala satu lagi adalah bola untuk latihan. Bola ini diperbuat daripada gabus atau getah yang dililit dengan benang. Bahagian luarnya dibalut dengan kulit atau bahan sintetik yang sesuai. Jahitan timbul menjadi panduan kepada pitcher untuk menentukan pergerakan bola semasa lemparan pitch. Alat kedua ialah bat ataupun pemukul. Biasanya bat diperbuat daripada logam alloy. Ia mempunyai 3 bahagian, iaitu tombol, pemegang dan laras. Tombol menghalang bat menggelungsur daripada genggaman tangan. Lapisan getah boleh dipasang pada tombol dan pemegang untuk mengemaskan genggaman. Seterusnya ialah glove dan mitt. Glove dipakai oleh pemadang, manakala mitt dipakai oleh catcher. Ia diperbuat daripada kulit atau bahan sintetik yang sesuai. Terdapat poket di antara ibu jari dan jari telunjuk pada glove yang berfungsi untuk memerangkap bola. Catcher's mitt mempunyai pelapik yang lebih tebal untuk melindungi tangan daripada kecederaan. Seterusnya ialah helmet. Ada 2 jenis helmet. Yang pertama adalah catcher's helmet yang dipakai oleh catcher. Yang kedua ialah batter's helmet yang dipakai oleh batter. Ianya diperbuat daripada kaca gentian, manakala bahagian dalamnya dilapik dengan gabus atau getah untuk menyerap hentakan. Pemukul on deck, base runner dan catcher mesti memakai topi keselamatan untuk mengelakkan kecederaan semasa permainan. Berikut adalah catcher's gear, iaitu set yang perlu dipakai oleh catcher. Ianya terdiri daripada catcher's helmet untuk melindungi bahagian kepala, chest protector untuk melindungi bahagian dada dan leg guard untuk melindungi bahagian kaki. Kemahiran asas softball.
Antara kemahiran dalam permainan softball ialah menyerang dan bertahan. Untuk bertahan, melibatkan teknik menyambut dan membaling, melempar dan memadang. Manakala untuk menyerang melibatkan teknik memukul, menampan dan larian base. Beberapa kemahiran dalam permainan softball ialah membaling bola, menangkap bola, menerima lemparan, memukul dan menampan. Kemahiran yang pertama ialah membaling bola. Melibatkan balingan pitcher, balingan fielder dan balingan atas bahu. Sila rujuk kepada animation yang terpapar untuk melihat teknik balingan oleh pitcher dan juga oleh fielder. Untuk kemahiran menangkap bola tinggi, terdapat dua teknik untuk menangkap bola, iaitu menangkap bola tinggi hampir badan dan menangkap bola atas kepala. Untuk menangkap bola tinggi hampir badan, mestilah menghadap ke arah bola, kaki dibuka seluas bahu, lutut dibengkokkan, luruskan tangan ke atas hadapan badan dan pandang bola masuk ke glove. Manakala menangkap bola atas kepala, kaki juga perlu dibuka seluas bahu, lutut dibengkokkan sedikit, luruskan tangan ke atas kepala. Seperti biasa, mestilah memandang bola masuk ke glove. Bagi kemahiran menerima lemparan, dalam keadaan sedia, lari ke base dan pandang ke arah bola. Badan menghadap bola, tangan bersedia untuk menangkap bola. Manakala semasa menangkap bola, badan perlulah menghadap bola dan pandang ke arah bola. Bengkokkan lutut, bongkokkan badan. Sesuaikan dengan kedudukan tangan mengikut arah bola. Bagi kemahiran memukul dan menampan, terdapat 3 cara untuk memegang bat. Pertama, cekak pendek. Kedua, cekak sederhana. Dan ketiga, cekak panjang. Fasa-fasa dalam memukul dan menampan. Sila perhatikan gerakan perlahan video yang disediakan. Ia melibatkan 4 fasa, iaitu fasa bersedia, memukul, semasa menampan dan ikut lajak. Semasa fasa bersedia, bat perlulah ditarik ke belakang. Namun, pastikan bat tidak terkena kepala. Semasa memukul, pasakkan kaki, pandang ke arah bola dan hayun bat ke hadapan. Manakala semasa menampan, lutut dan siku dibengkokkan sedikit dan halakan bat ke arah bola. Ikut lajak pula ialah kedua-dua belah lengan akan ikut lajak. Bagi kemahiran melempar pula, terdapat 2 gaya lemparan yang sering digunakan oleh pitcher. Animasi yang pertama bahagian atas menunjukkan gaya ayunan slingshot. Manakala animasi kedua bahagian bawah menunjukkan gaya kincir angin, iaitu windmill. Gaya ayunan slingshot, caranya berdiri menghadap sasaran, lutut dibengkokkan sedikit, bola dipegang, luruskan lengan ke bawah, hayun lengan ke belakang dan terus ke hadapan dan ikut fasa lajak. Manakala untuk gaya kincir angin atau windmill, berdiri dan kaki dirapatkan, putar lengan membentuk satu bulatan, melangkah setapak ke hadapan, lepaskan bola dan hayun melepasi peha dan ikut fasa lajak.
Sekian saja perkongsian kita untuk kali ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar, terutamanya pada musim PKP ini. Stay home, stay safe, kita jaga kita. Assalamualaikum. Jumpa lagi.